guys, it's me Ashraf and welcome to my YouTube channel. So untuk first video aku post kat YouTube pada kali ni, aku nak sharekan kat korang tentang satu tragedi yang pernah berlaku dekat negara Korea Selatan. So korang pernah dengar tak pasal kejadian Ferry Sewol? Bukan Sewol Sewol, Ferry Sewol. So aku dah tanya dekat family aku, diorang pun memang tak pernah dengar pasal tragedi tu. Even kawan aku pun sama. So pada korang yang tak pernah tahu tu, jom let's get right to it. So, tragedi ini berlaku pada tanggal tarikh 16 April tahun 2014 yang mana Ferry Sewol ini tenggelam di tengah-tengah lautan akibatnya pengumuman daripada Kapten Ferry itu sendiri yang sangat-sangatlah salah dari segi keselamatan dan boleh mengundang kepada bahaya dan juga kematian. Kira-kira 325 orang merupakan pelajar dan guru sekolah menengah dan MUN, manakala 151 orang pula merupakan penumpang yang lain. So, yang menjadikan total sebanyak 476 orang telah menaiki Ferry Sewol pada hari tersebut. Tapi, dalam banyak-banyak 476 orang tu, hanya 172 orang sahaja yang terselamat daripada tragedi itu. So, 476 tolak 172 akan dapat 304. Maksudnya kat sini, 304 orang telah terkorban dalam tragedi itu. So, kat sini aku akan ceritakan kat korang dua persoalan yang mungkin penyebab Ferry Sewol tenggelam. So, yang pertamanya adalah muatan yang terlebih berat. So, bila ferry ni buat seleko yang tajam, tambah pula dengan muatan dia yang terlebih berat tu, dia akan menjadi tak balance atau tak seimbang, seterusnya akan jadi sengit. Dan bila dia akan sengit, dia akan tenggelam. So, dengan muatan yang dia terlebih berat tu, makin cepatlah ferry tu tenggelam sebenarnya. So, yang kedua pula ialah anak-anak kapal yang tak cukup pengalaman. Sebabnya, masa boarding tu, anak-anak kapal ferry tu tak buat safety briefing semasa pelepasan. And para penumpang ni just ikut je arahan daripada kru kapal tu dengan fikir diorang ni akan selamat lah. So, masa ferry tu dah sengit, para penumpang diminta untuk duduk diam dan tak bergerak. Kononnya tak nak jadi ferry tu jadi lebih buruk. Padahal pada masa tu, Kapten ferry tu dan anak-anak kapal dia dah lari selamatkan diri dulu pergi ke lifeboat tanpa selamatkan seorang penumpang pun. Kira-kira 8.30 pagi, Ferry Sewol ni dah masuk ke perairan Menggol, iaitu salah satu perairan yang sangat selalu digunakan oleh ferry-ferry lain untuk incheon ke Pulau Jeju. Pukul 8.40, ferry ini telah membuat satu selekoh tajam dan menyebabkan ferry itu menjadi tak stabil dan tenggelam. Kira-kira pukul 8.50 pagi, ferry ini dah condong sebanyak 30 darjah dan menyebabkan bekalan elektrik dalam ferry itu pun terputus. Pukul 8.52 pagi, panggilan kecemasan telah dibuat oleh salah seorang penumpang Ferry Sewol tu kepada pihak berkuasa dan inform kepada pihak berkuasa tu bahawa Ferry Sewol tu dah sengit. Tapi peliklah, kenapa yang buat panggilan kecemasan tu penumpang? Sepatutnya Kapten Ferry tu yang buat panggilan tu. So, aku tak dapat detect siapa yang buat panggilan kecemasan tu. Tapi apa yang aku tahu, penumpang tu merupakan pelajar sekolah menengah. Kira-kira pukul 9.30 pagi, sebanyak 150 hingga 160 orang penumpang telah menyelamatkan diri diorang dan lari ke lifeboat untuk selamatkan diri. Dan mengambil masa sebanyak 2 jam 30 minit untuk ferry tu tenggelam sepenuhnya. So, aku kira dia tenggelam antara pukul 8.50 lebih sampai pukul 10 lebih macam tu. Semasa ferry ni dalam keadaan yang sengit, Pak Jin Yong iaitu seorang pekerja kafe part-time dalam ferry tu, dia ni dah lama perasan ferry ni sengit sebenarnya. So, dia ni buat announcement ataupun pengumuman menggunakan PA system dan inform pada penumpang tu untuk memakai life jacket dan lompat keluar daripada ferry tu. Masa penumpang-penumpang ni sibuk memakai life jacket dan lompat daripada ferry tu, Pak Jin Yoon ni sempat masuk ke dalam ferry untuk menyelamatkan beberapa mangsa yang masih lagi boleh diselamatkan. Tapi apa yang paling sedih sekali, Pak Jin Yoon tu sendiri tak dapat diselamatkan dan akhirnya mati kerana lemas. So, disebabkan tragedi tu, Pak Jin Yoon ni dianggap sebagai hero kerana perbuatan beraninya yang menyelamatkan mangsa-mangsa daripada Ferry Sewol. Lepas je anak-anak kapal tu buat announcement suruh duduk diam dalam ferry tu, ferry punya kapten dan anak-anak kapal ferry tu lari kelam kabut pergi selamatkan diri diorang dulu dan lari ke lifeboat. And diorang ni tak tolong seorang penumpang pun dalam ferry tu. So, apabila ferry ni dalam keadaan yang sengit, adalah beberapa bot-bot nelayan dan bot-bot komersial lain yang berhampiran untuk menyelamatkan beberapa mangsa ferry tu yang masih lagi boleh diselamatkan. Tapi bila Ferry Sewol ni dah tenggelam, so negara Korea ni terpaksa menubuhkan satu pasukan penyelamat yang terdiri daripada pasukan SEAL, iaitu pasukan elit menyelam tentera diorang.
So tak lupa juga adalah beberapa orang-orang luar ataupun public yang ada kemampuan untuk menyelam macam diving diving yang ada diving license pun join juga dalam misi pencarian mangsa fairy sable tu. Tapi disebabkan cuaca pada masa itu sangat buruk, so dia orang macam agak susah sikit untuk mencari mangsa fairy sable tu. Ada seorang penyelam tu bernama Lee. Lee ni merupakan seorang veteran yang pernah bekerja dekat company syarikat penyelamat maritim. Dan pada masa tu Lee ni dah berusia 53 tahun. So dia ni pun join lah turut serta dalam menyelamat mangsa fairy sable tu. Tapi Lee ni sendiri tak dapat nak sedarkan diri dia setelah dia selam sejauh 25 meter semasa mencari mayat-mayat fairy sable tu. Akhirnya Lee ni meninggal ketika dalam perjalanan ke hospital. Ada jugalah beberapa mayat yang tak dapat dijumpai walaupun fairy sable tu dah dinaik ke darat. Berdasarkan apa yang aku baca, kalau terjadinya fairy sengit ataupun tenggelam ataupun kapal karam ataupun seumpama dengannya, kapal punya kapten tu dan anak-anak kapal fairy tu mesti kena keluar yang last selepas penumpang. Betul ke? Aku pun tak pasti sebab aku baca je. So kalau macam ada di antara korang yang macam lebih arif pasal undang-undang ni, better komen kat bawah, okay? Lepas je ferry ni dah diangkat ke darat, beg-beg mangsa ni dipulangkan kepada ahli-ahli keluarga mangsa. Dan pada masa tu suasana sangat-sangat sedih sebab keluarga diorang ni menangis tengok barang-barang dalam beg-beg anak-anak diorang dalam keadaan yang berzip. Barang-barang tu pula dah penuh dengan sangkar-sangkaran besi daripada kapal tu. Entah kenapalah Kapten Ferry dan anak-anak kapal tu sanggup selamatkan diri diorang dulu padahal dia suruh penumpang-penumpang dia duduk dalam ferry tu. So daripada peristiwa ni juga kita dapat tahu bahawa kalau berlakunya ferry karam ke sengit atau tenggelam ke, better jangan tunggu dalam ferry tu sebab belum tentu korang akan selamat sebenarnya. Okay, itu saja daripada aku. Harap korang suka video ni. Kalau korang suka, make sure korang like. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Dan cuba-cubalah komen dekat bawah apa lagi konten yang korang nak aku cerita. So, kita akan jumpa dalam video akan datang. Okay?